Abdul Rahman, Pengurus Jualan dan Pemasaran Kasih Aris. Nota Audio Brookbees. Puan Siti Kamaria Ahmad Subki, Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Institut Wanita Berdaya. Tetapi ada juga wanita yang berkerjaya, ada gaji yang banyak, mungkin 4,000 ke atas contohnya, tetapi tiada simpanan. Dekat mana silapnya situasi ini? Ya, betul. Dan saya juga pernah merasa keadaan sebegini, lebih-lebih lagi masa zaman muda-muda 20-an baru dapat gaji pertama kali, kata mendapat gaji 4,000. Amount tu sangat banyak. Kata kunci di sini yang saya akan ulang beberapa kali di dalam temu bual ni adalah bajet. Belanjawan keluarga ataupun belanjawan individu sangat penting. Contohnya daripada 4,000 yang Raifah cerita tadi, sebahagian daripada itu 55% selalunya itu adalah amount yang saya cadangkan, di mana dalam 2,200 lah akan pergi kepada keperluan hidup ataupun keperluan harian lah, makanan, beras, susu anak-anak dan sebagainya. Dan daripada sini selebih tu ada beberapa perkara yang contohnya 10% boleh kita gunakan untuk berbelanja shopping, tapi 10% ni cuma 400 lah. Jadi kita perlu berhemah. Kalau contohnya gaji kita 4,000, bulan tu tak bolehlah beli contohnya telefon pintar yang mahal sebab bajet kita cuma 400. Dan 10% lagi membayar hutang. Dan saya juga selalu cadangkan, walaupun susah, walaupun gaji wanita cuma tak sampai 1,000 kata, perlu ada paling kurang 10% untuk pendidikan dan juga masa depan anak-anak kan. Dan juga simpanan untuk modal 10% lagi. Dan lebihnya ni juga penting. Dan ramai juga tertanya kenapa saya selalu pastikan bila saya bagi nasihat perlu ada simpan duit untuk sedekah. 5% sedekah, zakat dan infak. Pada ujung 2016 saya pernah pergi ke Silicon Valley. Jadi Silicon Valley tu membuka mata saya sebab saya tengok begitu ramai yang membuat startup. Silicon Valley itulah tempat yang startup akan tumbuh lebih daripada cendawan lah. Masa tu kita tengok syarikat yang kecil yang kita ada sekarang ni, syarikat tu dah besar, tapi masa saya tengok kat sana logo-logo dia masih kecil lagi. Jadi kita lihat kenapa syarikat yang kecil ni boleh jadi satu syarikat yang besar satu hari nanti. Adalah elok sebenarnya kalau startup ni tumbuh macam cendawan, sebab dia memberi persaingan, dia menunjukkan kita bahawa kita lebih banyak inovasi, kita mempunyai kreatif untuk membangunkan sesebuah startup. Kita juga boleh sebenarnya menjanakan pekerjaan, sebab startup ni jelah yang akan menjanakan pekerjaan. Yang lain-lain syarikat dia dah besar, dia ambil sikit, tapi startup ni daripada kosong dia boleh jadi 10, 100 dan 1,000 orang dia boleh ambil jika dia berjaya. Jadi saya harapkan kalau kerajaan juga mengambil inisiatif untuk membantu mereka jugalah. Dan saya juga melihat bahawa jika kita mempunyai ramai startup di Malaysia, ia akan menarik minat pelabur, investor yang datang kepada negara kita, dan dia melihat bahawa kita adalah satu ekosistem yang begitu aktif. Jadi itu yang menarik minat pelabur-pelabur. Dr. Mazlan Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif Favorite yang merupakan finalis bagi syarikat pembelaan IoT terbaik. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus membangunkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali semula menerusi Klinik Cukai dibawakan dengan kerjasama Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia, pastinya di Bernama Radio. Untuk waktu ini kita nak bincangkan topik yang sangat menarik. Jangan main-main kerana anda diperhatikan. Siapa yang perhatikan anda? Itu kita akan kongsikan seketika nanti dengan perbincangan yang lebih lanjut. Kita bawakan di studio untuk waktu ini kita ada Dr. Zainal Abidin Muhammad Yassin, Pengarah Bahagian Pembangunan Audit Jabatan Pematuhan Cukai, dan juga Encik Hafizuddin Muhammad Imanuddin, merupakan Pengarah Bahagian Ekonomi Digital Jabatan Pematuhan Cukai Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama-sama dengan kami di Bernama Radio, berbicara tentang anda diperhatikan. Dia cakap dia takut-takutkan sikit lah. Tak ada. Tapi kalau sebut tentang anda diperhatikan ni, nanti anda kata siapa pula nak memperhatikan kita? Banyak je masa LHDNM ni nak tengok orang ni. Dr. Zainal dulu mungkin nak mulakan. Okey, terima kasih Puan Zaifah dan saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada pendengar Radio Bernama. So, hari ini adalah kita berkenaan topik anda diperhatikan ya. Sebenarnya topik ini adalah berkaitan dengan shadow ekonomi ataupun
ekonomi bayangan, di mana melibatkan ketidakpatuhan daripada segi pencukaian. Seperti yang kita tahu, hasil cukai disalurkan untuk pembangunan negara dan perkhidmatan kepada rakyat seperti penjanaan kesihatan, pendidikan keselamatan dan pertahanan, pertanian dan perindustrian dan infrastruktur untuk kegunaan awam serta kemudahan lain yang membantu golongan yang memerlukanlah. Topik pagi ini sebenarnya lebih memfokus kepada individu ataupun perniagaan yang terlibat dalam ekonomi bayangan ataupun lebih dikenali kita dalam bahasa Inggerisnya shadow economy, ya. Bagi memastikan keadilan dalam semua golongan rakyat dan juga peniaga, kita kena ada dipanggil keadilan keseluruhan. Dalam bahasa Inggerisnya kita kata level playing field. So jadi kalau jadi kesemua pembayar cukai perlu membayar cukai yang sepatutnya dalam apa-apa juga aktiviti yang dilakukan, dan apa yang kita katakan sepatutnya ada paras pendapatan yang dikenakan cukai, bukan semuanya pendapatan yang dikenakan cukai, ya. Jadi RSDN komited untuk melaksanakan undang-undang pencukaian berkenaan serta meningkatkan aktiviti pematuhan mengikut perundangan pencukaian yang sedia ada lah. Program pematuhan yang dilaksanakan merupakan tindakan serampang dua mata, iaitu meningkatkan pematuhan dan juga menyampaikan pendidikan cukai. So kita serampang dua mata. So jadi pematuhan ni adalah dari aspek kita ada pengauditan. Kalau pendidikan tu ini daripada siaran temu bual ni, klinik ni adalah ini sebahagian daripada kaedah pendidikan. So pendidikan ini adalah sebenarnya adalah lebih kepada jangka panjang. So jadi dengan ada pendidikan ini akan dengan harapan akan mengubah sikap pembayar cukai lebih positif lagi kepada kepatuhan pencukaian, ya. Yang kita hendakkan bila kita mendapat maklumat-maklumat ni akan ada kesedaran kepada pembayar cukai ataupun orang ramai bahawa bagaimana pentingnya untuk kita mematuhi ataupun membayar cukai yang sepatutnya. Dia sangat seronok bila sekali-sekali kita dapat bersama-sama dengan dua pengarah bahagian ni. Sebab selalunya kita bersama-sama dengan pegawai khidmat pelanggan kan, dan sebagainya. Sebab tadi kita sebut mungkin ramai yang tahu tapi ada mungkin yang terlupa. Okey, Doktor dan Cik Hafiz, berapa sebenarnya kadar gaji yang boleh dikenakan cukai? Kadar gaji, berapa gaji kita baru kita kena cukai. Sebab orang ingat macam gaji saya 800 je kot, takkan itu pun nak dicukaikan tuan. Kalau puan refer dalam kita punya website, dia ada tertera dalam website kita, dia mention di situ gaji setahun minimum dalam 34,000 setahun. Selepas sebelum tolak EPF, tak silap saya, Doktor, 34,000 setahun. Saya tolong bahagikan 34,000 bagi 12, sebulan ada RM2,833 lebih kurang macam gitu. Itu bagi yang bagi pengajian yang pembayar cukai yang single ataupun tidak berkahwin. Tapi bila dia berkahwin, dia akan dapat pelepasan untuk anak-anak dan isteri lah. So jadi itu dia punya asas bagi pembayar cukai yang tidak berkahwin. Dia banyak lagi pengecualian yang kita dah bincangkan sebelum ini. Jangan Doktor dengan Cik Hafiz buat ujian kat saya, takut. Tadi banyak kali Doktor sebut tentang shadow ekonomi ataupun ekonomi bayangan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ekonomi bayangan itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim, ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada pihak bernama di atas undangan pada slot pagi ini, dan juga berbilion terima kasih kepada pendengar-pendengar di luar sana yang setia mendengar slot klinik cukai bernama radio. Dari segi definisi, ya puan, ya, ekonomi bayang ini sebenarnya agak sukar untuk kita tentukan. Kebiasaannya individu ataupun perniagaan yang terlibat dalam aktiviti ini seboleh-bolehnya akan cuba untuk mengelak cukai dari dikesan oleh pihak berkuasa. Dia terdapat pelbagai terma berbeza digunakan bagi menggambarkan aktiviti ekonomi bayangan ini. Antaranya disebut ekonomi bawah tanah ataupun underground ekonomi, pada bawah tanah. Takut kita ni. Ekonomi tersembunyi, grey ekonomi, black ekonomi, ekonomi berasaskan tunai, dan pelbagai terma yang lainlah yang digunakan. Berdasarkan pelbagai terma ataupun nama ini, boleh kita gambarkan dengan pelbagai ragam dan betapa kompleks aktiviti ekonomi bayangan ni. Secara umumnya,
ekonomi ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama adalah aktiviti yang sah di sisi undang-undang. Individu ataupun perniagaan di bawah kategori ini biasanya dia patuh dengan undang-undang untuk menjalankan perniagaan. Contohnya dia ada lesen perniagaan SSM, dia mungkin ada lesen PBT, tetapi tidak patuh dengan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan. Dalam masa mudahnya, individu ataupun perniagaan di bawah kategori ini dia tak ada nombor cukai pendapatan, atau mungkin lapor pendapatan yang tidak tepat, ataupun langsung tidak melaporkan pendapatan. Di sini saya bagi satu contohlah. Penipuan mungkin setiap pagi akan membeli sarapan kan, untuk breakfast lah mestilah. Jadi dalam contoh ni mungkin puan ada kegemaran nasi kerabu di gerai Makcik Kiah. Glamour Makcik Kiah ni kan. Kiah sama popular popular. So dalam contoh ni Makcik Kiah dia mempunyai lesen pendaftaran perniagaan SSM dan juga ada lesen di BKL lah. Tetapi atas faktor kesedaran cukai yang kurang ataupun kita panggil lack of tax awareness, Makcik Kiah tidak berdaftar dengan LHDNM, walaupun Makcik Kiah ni menjalankan perniagaan sebagai punca pendapatan utama beliau. Okey, yang kedua adalah aktiviti yang kita klasifikasikan sebagai tidak sah di sisi undang-undang. Yang pertama tadi dia sah, yang ni tak sah. Jadi kebanyakan aktiviti bagi kategori yang tak sah di sisi undang-undang ni dia melibatkan aktiviti jenayah. Aktiviti ini juga tertakluk kepada penguasaan di bawah Akta Cukai Pendapatan. Walaupun kita katakan sebagai haram di bawah perundangan, tetapi dalam konteks percukaian ia tetap dikenakan cukai. Contoh bagi kategori aktiviti bagi kategori ini seperti sudut barangan di sempadan, pengubahan wang haram, penjualan haram, pengiranan dadah, kelab-kelab malam yang tidak berdaftar, dan juga mungkin penyelundupan manusia. Okey, jap. Maksudnya kalau yang haram ni dan memang tak boleh buat, tapi untuk cukai sepatutnya dia bayar. Kena. Tapi kalau dia bayar dia kantoi lah. Maksudnya macam betul. Tetapi kami tertakluk di bawah kerahsiaan lah, di bawah Seksyen 128 punya Akta Cukai Pendapatan, memang kita rahsiakan. Okey, ini saya baru tahu hari ni. Ya. Ilmu saya tentang yang ni. Dan seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, aktiviti ekonomi bayangan ini berimpak negatif kepada negara dan masyarakat. Kan orang kata bisnes dah bagus, apa lagi yang negatifnya? Orang dapat makan nasi kerabu sedap, Makcik Kiah dapat income banyak. Kat mana negatifnya tu, doktor? Kalau kita lihat, kalau kebanyakannya pembayar cukai ni adalah dia patuh kepada undang-undang percukai yang sedia ada. Tapi ada sebilangan kecil yang tidak patuh. Sebagai contohnya tadi yang Encik Hafiz nyatakan, puan kalau kita lihat ada yang kegiatan haram tu tadi, memanglah itu memang kita akan kesani. Dan tapi pada impak negatifnya adalah maksudnya kerajaan menyediakan infrastruktur untuk kemudahan awam, tapi kemudahan awam ni termasuklah perniagaan, kita sediakan keselamatan, kesihatan, pendidikan. Jadi kalau pembayar cukai ataupun perniagaan ini tidak membayar cukai, itu akan memberi jadi berjangkaan kerajaan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan ini akan tidak tepat. Jadi ada mereka ini hanya menumpang free ride orang kata kan. Jadi inilah yang akan meningkatkan kos kerajaan, dan seperti yang saya nyatakan tadi, akan meningkatkan kos perniagaan. Jadi kalau kita mereka tidak menyumbang sebahagian cukai itu, maksudnya kemudahan-kemudahan yang digunakan itu akan menyebabkan sumber keuangan kerajaan itu tidak sepadan dengan apa yang sedia ada. Jadi yang kedua adalah sebab kita katakan berlaku penipuan. So jadi kalau kita lihat perniagaan-perniagaan ini yang tidak berdaftar dan tidak ada permit apa semuanya, tetapi mereka ada pekerja. Kan, kalau tidak bagaimana mereka akan dapat menjalankan perniagaan itu. So jadi di sini akan ada manipulasi daripada segi kebajikan dan pekerja. So mereka mungkin tidak diberikan kemudahan seperti perkeso dan juga sumbangan kepada wang simpanan pekerja. So jadi dan apabila berlaku keadaan-keadaan seperti macam COVID-19 ni kan, so jadi
Jadi pekerja-pekerja ini akan terumbang-ambing sebab dia tak ada ikatan dengan perjanjian dengan perniagaan dia. So dan itu yang daripada segi aspek pekerjaan dan tidak selamat. Daripada segi keselamatan daripada peniaga-perniagaan yang ada premis, kita nyatakan dia tidak mematuhi, tidak berdaftar dengan majlis perbandaran kan. So jadi daripada aspek keselamatan mereka tidak maksudnya pihak majlis perbandaran ataupun pihak berkuasa lain seperti bomba daripada segi keselamatan bangunan itu sendiri ataupun premis perniagaan itu akan memberikan risiko kepada bukan pada peniaga tersebut dan tetapi yang pada pengguna itu sendiri. Dan sikap membayar cukai ini iaitu kalau kita lihatlah berbandingkan dengan negara maju kan. So bagaimana kalau mereka yang tidak membayar cukai ataupun tidak patuh kepada cukai ini akan dipandang sesuatu yang dalam masyarakat sesuatu yang kesalahan yang berat. So jadi itulah yang saya katakan tadi, kita balik kepada pendidikan cukai seperti yang dilaksanakan seperti Bernama Radio tu. Ini akan dapat mengurangkan impak negatif di mana peningkatan kepada pematuhan cukai. Dan juga daripada segi perundangan, jika ekonomi bayangan tidak diambil tindakan yang sewajarnya, jadi akan menyebabkan ada perasaan dah menjadi, kita tak hendakkan dia menjadi satu norma. Norma di mana adalah satu maksudnya syarikat A dia patuh, tetapi syarikat dia bila berbandingkan dengan syarikat B, mereka dapati mereka tidak patuh pada perundangan cukai, seperti contohnya tidak membayar cukai, jadi kos perniagaan mereka adalah kurang. So daripada itu, jadi syarikat yang tidak patuh kepada pencukai ini mungkin boleh menawarkan harga yang lebih rendah daripada syarikat yang patuh tadi. Itu jadi itu akan kita tidak mahu syarikat yang patuh tadi akan terpengaruh dengan syarikat yang tidak patuh. Itulah sebabnya kita memang mengambil tindakan yang tegas kepada mereka yang terlibat dalam ekonomi bayangan ini. Baik, kalau kita sebut tentang pendidikan, banyak kali doktor sebut tentang pendidikan. Saya rasa ianya cukup banyak. In fact sekarang ni orang pun tak sabar nak tunggu EA form tu, nak tengok sebab nak isi borang BE untuk pengajian dan sebagainya. Tetapi masih lagi ada ketidakpatuhan yang berlaku. Di mana kelemahannya? Adakah LHDNM sendiri yang terlalu berlembut, ataupun pembayar cukai kurang arif, atau mereka memang saja je nak elak dari cukai, macam tak takut pun? Cerita kau tengok muka Cik Afil ni takut. Okey, sebenarnya puan isu ketidakpatuhan cukai ni merupakan satu isu global lah. Dan ianya dialami oleh semua pihak berkuasa percukaian antarabangsa, termasuklah di negara-negara maju. Cuma bezanya adalah dari segi peratusan ataupun percentage ketidakpatuhan yang berlaku, ataupun kita sebut sebagai tax gap ataupun jurang cukai, iaitu perbezaan di antara jumlah cukai yang dikutip berbanding jumlah cukai yang patut dikutip. Jadi beza tu kita panggil sebagai tax gap ya. Sebagaimana yang saya jelaskan sebentar tadi, jenis-jenis ketidakpatuhan cukai ni dia ada beberapa peringkat ya. Yang pertama, pembayar cukai tidak berdaftar dengan LHDNM. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan. Yang ketiga, melaporkan pendapatan kurang dari sepatutnya. Contohnya cukai dia RM1, tapi dia lapor 90 sen. Dia kurang 10 sen. Dan yang keempat, tidak patuh dalam pembayaran cukai. Berkenaan berlakunya ketidakpatuhan ini, dia terdapat banyak faktor lah yang boleh kita simpulkan di sini. Di antaranya mungkin sikap individu itu sendiri yang seboleh-bolehnya memang tak mahu bayar cukai, ataupun orang muda sekarang sebut mengelat. Jadi maknanya kelompok pembayar cukai ni dia memang ada sikap ataupun behavior untuk nak mengelak cukai. Yang kedua, wujud ruang untuk melakukan pengelakan cukai. Dan faktor yang ketiga, kurangnya pengetahuan berhubung tanggungjawab ataupun kesedaran sebagai pembayar cukai. Baik, Tok Anem baru mendengar kami, ada yang kata komen patutlah tak ada orang komen hari ni sebab anda diperhatikan. Saya bertanya-tanya juga. Kita bawakan kepada ada dua orang tetamu, Dr. Zainal Abidin yang merupakan pengarah bahagian pembangunan audit Jabatan Pematuhan Cukai, dan Encik Hafizuddin, pengarah bahagian ekonomi digital Jabatan Pematuhan Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik kita, anda diperhatikan. Sekarang kita dah tahu dah ramai orang yang buat perangai. Sebelum ni kita kena blacklist, tak boleh keluar negara. Sekarang ni
pun kita memang tak boleh keluar negara. Jadi agak sukar juga untuk kita kesan mereka yang mungkin lari dari cukai ini. Jadi apa sebenarnya tindakan yang telah diambil oleh lembaga hasil sendirilah bagi menangani isu ini, Dr. Zainal? Okey, terima kasih Puan Puan apa? Raifa. Boleh kalau nak kata Raifa cantik. Okey, sebenarnya kita memang LHDN memang proaktif dalam menangani ekonomi bayangan itu, yang seperti yang Cik Hafiz nyatakan tadi adalah dia seluruh dunia mengalami itu. Yang jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk mengurangkan kadar ekonomi bayangan tersebut. Kalau kita lihat seperti yang diwar-warkan dalam akhbar, iaitu kadar kadar ekonomi bayangan di Malaysia adalah 21% daripada keluaran negara kasar So jadi kalau keluaran negara kasar tu dalam lebih kurang 1.5 trilion, jadi dia akan lebih kurang dalam 300 bilion pendapatan tu berada dalam ekonomi bayangan. So sudah semestinya lah LHDN mengambil inisiatif bagi menangani isu ini. Di antara inisiatif yang diambil lah, kita ada satu jawatan kuasa pemandu siedia ekonomi di peringkat ibu pejabat, dan jawatan kuasa pelaksana di jabatan-jabatan dan juga pejabat negeri serta cawangan di seluruh Malaysia bagi mengesan aktiviti pengesanan, pemantauan dan penguatkuasaan lah, di samping juga daripada pendidikan. Selain itu, LHDN merangka strategi yang berfokus secara efisien dan efektif dalam meningkatkan kecekapan, pencapaian perkhidmatan serta kepercayaan orang awam terhadap sistem pencukaian negara. So jadi apa-apa yang ketidakpuas hati pembayar cukai, kita anggap pembayar cukai ini sebagai pelanggan kita kan. So jadi tindakan-tindakan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kita akan laksanakan, tetapi secara berperingkat-peringkat lah. Sebahagian daripada untuk dia kata untuk tindakan itu adalah kita cuba jangka pendek dan jangka panjang kita boleh lihat bagaimana kita menyediakan perkhidmatan secara lebih sistematik dan secara elektronik. Bagi menangani strategi ekonomi bayangan ni, semua tahu yang sekarang ni kita bercerita dengan big data. Big data ni maksudnya kita ada kalau nak dikirakan lembaga hasil dalam negeri ni mempunyai banyak data-data yang kita perolehi secara dalaman, iaitu daripada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pembayar cukai, daripada mengukakan borang cukai dan melakukan transaksi penjualan harta tanah, pembelian share dan sebagainya, dan kenderaan, dan maklumat-maklumat dalaman itu kita kumpulkan. Dan juga kita ada juga maklumat luaran di mana kita bekerjasama dengan perkongsian dengan agensi kerajaan yang lain. Jadi data-data itu akan kita lakukan untuk membuat pemadanan sama ada pembayar cukai ini akan melaporkan yang sebenarnya. So itulah salah satu kaedah yang kita gunakan, dan seperti yang telah dinyatakan dalam bajet 2020 yang telah dibentangkan tahun lepas, di mana kerajaan akan mengeluarkan tax identification number, iaitu nombor rujukan kepada setiap perniagaan yang berdaftar dan juga kepada individu berusia 18 tahun ke atas. So dengan ini kita akan lebih mudah, kita proaktif. Kita tak naklah kalau pasif saja kita katakan mereka yang dapat income ni datang ke lembaga hasil dalam negeri kan, tetapi kita lagi proaktif dalam hal-hal pendaftaran ini, dan kita pun ingin mengucapkan terima kasih kepada agensi kerajaan yang lain, contohnya SSM kan, bila company berdaftar dia automatik dia akan berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri. So jadi pelaksanaan tax identification ini atau nombor rujukan cukai ini bagi individu 18 tahun ke atas dan juga semua perniagaan ini akan dilaksanakan dalam tahun 2021, tahun depan lah. Jadi benda ni akan dapat mengurangkan ekonomi bayangan tu lah. Jadi bila berdaftar tu jadi mudah, kita ada data. Doktor, sekarang ni pun kita tengok bila hikmah PKP pun kita dapat melihat banyak sebenarnya perniagaan yang diusahakan oleh warga asing contohnya. Orang selalu fikir lembaga hasil Malaysia hanya tertakluk kepada pengusaha, usahawan ataupun pekerja atau siapa yang dapat gaji warga negara Malaysia sahaja. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh warga negara asing?
Okey, Kita tidak melihat secara profesional dahulu, tapi contoh kita ambil kedai-kedai runcit, mereka warga asing, upah pula rakyat Malaysia. Kita pun kerja. Mereka perlu ke tak ada cukai pendapatan ni? Okey, bila berkaitan dengan percukaian tadi, kita yang pertama tadi saya nyatakan sama ada dia terlibat dalam aktiviti yang dibenarkan pun kita kena cukai kan. Bagi pengenaan cukai pula, dia tak mengira sama ada dia warga negara ataupun tidak, ataupun dia pendatang yang datang secara haram pun, selagi dia aktiviti itu dijalankan di bumi Malaysia ini, maka dia akan dikenakan cukai. So jadi kat Amerika ini memang kita kesan melalui yang saya nyatakan sebelum ini, iaitu perkongsian maklumat maklumat dengan contohnya dengan Majlis Perbandaran. So jadi kita akan dapat lihat pemilik perniagaan, ataupun kita kata pemilik perniagaan ni sebenarnya dia memiliki atau menjalankan aktiviti perniagaan itu tersebut, ataupun kita dia disewakan kepada warga asing. So jadi kita akan semak maklumat-maklumat berkenaan, dan mereka tidak akan terlepas daripada rangka orang kata daripada perimeter kena bayar cukai, dan mereka sudah semestinya lah perlu membayar cukai tanpa mengira sama ada warga negara ataupun bukan warga negara. Untuk gig ekonomi macam mana? Yang Grab ke macam banyak lah kan, tak perlu kita sebutkan, tapi gig ekonomi sekarang ni boleh mendapat tempat. Mereka pun betul. Okey, sebelum tu saya ingin merujuklah kepada takrifan Jabatan Perangkaan Malaysia. Ekonomi digital ni, Puan dia ada dua sektor. Yang pertama industri ICT, yang kedua industri bukan ICT. So saya nak explain dulu. Jadi sektor industri bukan ICT ataupun yang melibatkan transaksi e-dagang ataupun kita panggil e-commerce ni, merupakan satu perniagaan atas talian yang pihak LHDN kena pasti mempunyai risiko ke atas ekonomi bayangan LHDNM telah memberi tumpuan yang lebih kepada aktiviti e-commerce ini, seperti yang dinyatakan oleh Puan tadi, gig ekonomi. Jadi saya yakin ramai pendengar di luar sana yang dah biasa ataupun familiar dengan istilah ini. So dari segi maksudnya, gig ekonomi adalah satu sistem pasaran bebas di mana tak wujud pertalian di antara majikan dan juga pekerja. Contohnya di sini saya bagi contoh pemandu e-hailing, penghantar makanan dan juga mereka yang menjalankan perniagaan homestay. Itu contoh gig ekonomi. Selain itu, aktiviti e-commerce ni juga Puan, dia meliputi influencer. Bagi yang pertama kali mendengar istilah influencer ni, jadi saya terangkan di sini, influencer adalah seseorang individu yang ada pengaruh dan mempunyai pengikut di media sosial, di mana influencer ni menjalankan aktiviti periklanan, promosi produk, perkongsian video dan sebagainya. Saya rasa mungkin Puan pun salah seorang Insta famous. Jadi trend tak tolong follow. Jadi trend pada masa sekarang ni, mungkin kita pernah dengar YouTuber Insta famous kan. Jadi inilah antara contoh-contoh peluang pekerjaan baru yang terbuka untuk anak-anak muda pada masa sekarang untuk jemuri. Saya tak tahulah, mungkin ini waktunya untuk kita dapatkan juga pencerahan kerana kita ada dua orang yang cukup hebat dari Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. 2-3 tahun kebelakang ini kita melihat banyak sekali selebriti ataupun Insta famous golongan ini yang mula dikenakan tindakan dan disebut tak bayar cukai semua. Ada yang kata sebenarnya LHDNM ni ada mata-mata kat banyak tempat. Sesuai lah dengan kita punya topik anda diperhatikan ini. Adakah benar LHDNM meletakkan macam kaya sangat ni, cek ni sikit? Kalau menerusi media sosial juga ada pemantauan dilakukan. Okey, betul Puan. Untuk makluman pihak kami juga memberi tumpuan kepada inilah Insta famous dan juga peniaga online di luar sana. Di sini saya ingin highlight kepada peniaga-peniaga online ataupun mereka yang terlibat dengan aktiviti e-commerce ini di luar sana secara rutinnya. Jadi secara rutin pihak kami di LHDN kita telah menubuhkan satu unit khas untuk memantau secara fokus kepada aktiviti-aktiviti ini dengan menugaskan pegawai kami melakukan profil ke atas laman-laman sesawang dan juga media-media sosial yang menjalankan perniagaan melibatkan transaksi e-dagang. Jadi pesanan saya kepada mereka yang terlibat dengan aktiviti e-commerce ini di luar sana, anda sentiasa diperhatikan. Ya, tapi kalau tak kena audit lagi geram juga akan ada masanya nanti. Tapi macam mana cara ataupun kaedah supaya kita tidak terlibat dengan ekonomi bayangan ini?
Okey, saya ingin ungkapkan pepatah Melayu lama lah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Begitu juga dengan jumlah transaksi ekonomi bayang ini. Dia mungkin beberapa ringgit daripada pendapatan yang tidak dilaporkan, tidak dilihat sebagai satu masalah besar kepada kantung kerajaan. Tetapi cuba kita bayangkan ya, jika jumlah yang terkumpul ni dia mencecah sehingga berbilion ringgit, berbilion ringgit. Jadi dengan nilai sebesar ni, pihak kerajaan berkemungkinan boleh meningkatkan jumlah bantuan sara hidup kepada rakyat, menaikkan taraf sekolah-sekolah di pedalaman, mewujudkan projek berskala besar yang boleh menjana peluang pekerjaan kepada rakyat dan sebagainya. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, ataupun di sini saya suka gunakan istilah rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik. Jadi kita perlu bersama-sama membantu pihak kerajaan dengan membayar cukai yang sepatutnya, tak lebih, sepatutnya, bagi memastikan kesinambungan kemajuan negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik ni, kita juga boleh memainkan peranan memerangi aktiviti ekonomi bayangan. Caranya cukup mudah. Yang pertama, setiap kali tuan-tuan puan-puan melakukan aktiviti jual beli, minta dan dapatkan resit perniagaan, terutamanya yang melibatkan jual beli dalam tunai, cash. Yang kedua, kepada peniaga, sila rekodkan transaksi jual beli anda dengan betul dan teratur. Yang ketiga, jika ada kerja-kerja kontrak, perlu sediakan kontrak secara bertulis. Yang keempat, dia seiring dengan saranan pihak kerajaan, kita hendaklah menggalakkan pembayaran secara elektronik. Jadi selain cara ini selamat untuk digunakan, ianya satu kaedah yang kita boleh mencegah virus COVID-19. Dan yang terakhir, jika anda mengetahui berlakunya aktiviti ekonomi bayangan ni di persekitaran anda, so laporkan segera kepada LHDN. Ada cara untuk laporkan, tapi sebelum tu nak tahu, kadang-kadang dia tak sedar, betul lah macam Cik Afiq sebut tadi, mungkin dia hanyalah penjual nasi kerabu dan dia rasa penjualan dia tu biasa je, tak ada apa-apa pun. Berapa untung sangatlah cik, beli gelang pun tak lepas, contoh dia kata. Jadi dia tak merasakan perlunya dia daftar, lapor cukai dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak ubah mindset ni? Kita nak kata sekecil-kecil perniagaan, kalau ianya melibatkan urus niaga tu, lapor sahaja, tak semestinya kena bayar pun kan. Dia kan sebab ada had tertentu. Ni mungkin nak ubah sikit mindset ni. Yelah, tadi berbalik pada apa yang saya katakan sebentar tadi, dia berbalik pada sikap ataupun behavior seseorang itulah. Tapi sekiranya tuan-tuan, puan-puan, pendengar di luar sana lihat dalam laman web kita, bagi mereka yang menjalankan perniagaan, dia mesti mendaftar cukai. Even kalau dia agent dropship pun perlu juga. Ya, betul. Sekiranya melapor dia menjalankan perniagaan, so dia perlukan perlu mendaftar dengan pihak kita. Runner pun macam tu lah. Macam nak kena explain juga macam runner hantar barang pun. Itu dikategori sebagai gig ekonomi tadi. So runner tu dia termasuk dalam aktiviti gig ekonomi lah, kalau dia tidak terikat kontrak dengan pihak majikan. Tapi kalau dia ada penggajian, so itu kategori penggajian lah. Baik, tadi kata boleh buat aduan. Macam mana cara nak buat aduan? Takut gambar record viral kan ke? Macam mana tertentu ni? Okey, objektif utama aduan pelarian cukai ni, dia adalah untuk kita membuka seluas-luasnya peluang kepada orang awam di luar sana untuk salurkan maklumat pelarian cukai pendapatan yang mereka ketahui kepada pihak kita, pihak Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Sekiranya pendengar di luar sana mempunyai maklumat berkaitan ekonomi bayangan atau berlakunya aktiviti pelarian cukai, pengadu boleh melaporkan kepada pihak kami dengan 4 cara. Yang pertama, boleh menulis surat kepada bahagian Sumber dan Aduan Awam Jabatan Persikan dan Profiling Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Yang kedua, cara yang kedua, boleh emailkan kepada pelariancukai@hasil.gov.my. Saya ulang semula, emailkan kepada pelariancukai@hasil.gov.my. Yang ketiga, boleh hubungi di talian terus 03 8913 3990, 03 8913 3990, ataupun hadir sendiri ke pejabat kami di alamat seperti yang saya nyatakan tadi, atau mana-mana pejabat Perdana Negeri
ataupun pejabat cawangan siasatan di seluruh Malaysia. Tapi kalau datang macam kena dah ada bukti kan, takkan dia macam memfitnah pula. Saya rasa Insta Famous tu macam buat grey ekonomi. Apa sebenarnya maklumat yang mereka kena bawa? Ya, okey. Apakah bukti ataupun butiran maklumat pelarian cukai yang perlu dikemukakan oleh pihak pengadu ya? Yang pertama, maklumat identiti individu ataupun syarikat yang terlibat dengan pelarian cukai tersebut. Contohnya nama, nombor kad pengenalan, nombor pendaftaran perniagaan SSM dan juga alamat. Yang kedua, maklumat isu pelarian cukai mesti jelas dan spesifik. Yang ketiga, mempunyai dokumen sokongan bagi aduan tersebut. Dan yang keempat, maklumat lain yang penting ataupun yang berkaitan. Contoh macam gambar ke macam tu ya, lah. Ya, betul. Dan rahsia, saya ni dah pergi mengadu ni. Ya Allah, takut je didatangi oleh orang yang tahu saya buat aduan tentang dia. Rahsia ke tak? Rahsia. Jadi di sini saya ingin menarik perhatian pendengar di luar sana lah berkenaan jaminan kerahsiaan oleh pihak LHD NM ya. Untuk makluman, semua yang dititi pemberi maklumat, segala maklumat yang kita terima ataupun maklumat berkaitan individu ataupun perniagaan yang melarikan cukai ini adalah tertakluk di bawah kerahsiaan di bawah Seksyen 138 Akta Cukai Pendapatan. Jadi orang tak ketahulah kita yang report Ya, betul. Cari risau kan, mengadu telefon doktor pula kan. Baik, sebenarnya rugi kalau sebelum ini kita melihat lembaga hasil buka untuk kita bagi secara sukarela kan, pengakuan sukarela sebelum ini. Ramai juga kan yang tu, tapi ada orang yang macam dah habis baru kata menyesal. Sebab lepas habis tu terus audit berlaku guys. Okey, tak apalah, kita bagi pesanan terakhir lah kepada orang ramai ni yang nak disampaikan kepada pendengar. Silakan. Okey, kalau bagi mengenai dengan ekonomi bayangan ni, walaupun program khas pengakuan sukarela telah ditamat pada tahun lepas, di mana kita dapat mengutip lebih kurang dalam hampir 8 bilion dengan bilangan pembayar cukai 240 lebih orang. Tetapi program pengakuan sukarela ni sentiasa terbuka kepada pembayar cukai ya. So jadi bila kita datang ke hadapan untuk membuat pengakuan sukarela ni, kita akan ada kadar dia punya penalti atas pelarian cukai itu adalah kurang. Jangan kita kata yang Puan Zafai kata tadi, program tu dah tu. Sebenarnya program tu sentiasa berjalan. Sampai kalau kita tengok dalam website kita tengok dalam rangka kerja audit kita ada dinyatakan kalau kita membuat pengakuan sukarela, dia akan menawarkan penalti yang mudah lah So jadi kita nakkan bagi pembayar ini, bagi pembayar cukai yang berada dalam aktiviti schedule ekonomi itu tadilah, janganlah kita bertangguh untuk berdaftar ataupun melaporkan pendapatan. Dan kalau kita tengok, sebab apabila kita bertangguh ni akan beban tu akan meningkat ya. Jadi kita bila sampai ke satu tahap nanti tidak mampu untuk membayar, dan kita tidak naklah pembayar cukai itu menghadapi kesusahan, kena jual harta untuk membayar cukai jadi kita apa yang ada sekarang ni datang ke hadapan, dan kita bukannya mengenakan cukai sebarangan. Walau kita tengok had pendapatan seperti yang dinyatakan tadi, bukannya meniaga tu semestinya kena cukai, tetapi bila sampai tahap kena cukai tu kenalah bayar cukai kan. Dan kadar ni tu bukannya tinggi dia. Kalau pendapatan kecil lah. Dan seperti yang kita nyatakan, Malaysia ni mempunyai banyak keistimewaan di mana kita ada pelepasan yang kita berikan kepada pembayar cukai kan. Jadi mungkin pendapatan yang dilaporkan tu mungkin dikenakan cukai yang minimal saja Jadi persepsi tu kita kena buanglah. So jadi kita berharapkan sikap individu atau peniaga di sana datanglah ke hadapan untuk melaporkan cukai yang sepatutnya, di mana lembaga hasil dalam negeri akan mengutip tidak lebih dan tidak kurang walaupun 1 sen pun. Itu je.
Okey, jadi bolehlah pergi ramai-ramai. Mungkin ada yang takut ke apa. Tidak, mereka sebenarnya sangat membantu. Serius, saya tak tipu. Sis ada pengalaman itu. Jadi banyak rundingan saja boleh dilakukan. Tapi kalau ada nak telefon pun boleh jugalah sebelum nak dapatkan apa, tak tahu apa yang berlaku ke kan. Tiba-tiba rasa macam nak call, nak tanya, anda boleh hubungi 03 8911 1000 ataupun layari www.hasil.gov.my untuk sebarang pertanyaan tentang masalah dan sebagainya. Cik Afif mungkin nak tambah sesuatu? Okey, terima kasih Puan. Jadi saya nak ambil kesempatan di sini kepada pendengar-pendengar luar sana sebagai peringatan bersama. Tarikh akhir penghantaran borang EBA untuk individu makan gaji sepanjang hampir iaitu 30 Jun 2020. Manakala bagi borang EB bagi individu yang menjalankan perniagaan akan berakhir pada 31 Ogos 2020. Jadi saya menggesa, jangan tunggu di saat akhir. Jom klik hasil sekarang untuk lapor dan isytiharkan pendapatan anda. Gunakanlah e-filing kerana ianya mudah, tepat dan selamat. Jadilah rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik dan wira negara dengan membayar cukai yang sepatutnya. Ya, terima kasih dari Malaysia kerana menjadikan saya seorang wira kerana saya lapor dan bayar cukai. Ramai juga wira sebenarnya kat luar sana. Tapi sekali lagi kalau ada masalah layari sahaja www.hasil.gov.my. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Zainal Abidin Muhammad Yassin, Pengarah Bahagian Pembangunan Audit Jabatan Pemantauan Cukai, dan Encik Hafizuddin Muhammad Imanuddin, Pengarah Bahagian Ekonomi Digital Jabatan Pemantauan Cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM, bersama-sama dengan kami untuk Klinik Cukai hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Yuk kita laksanakan cukai demi negara agar terus memampukan